Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya nak bercerita mengenai upgrade sistem penyejuk turbo ataupun intercooler, yang mana saya ada upgrade sedikit pada dia punya air guide. Okay, sistem air guide intercooler standard Suprema ataupun Preve, yang mana kalau kita tengok kat sini ada sedikit tambahan. Ini saya buat tambahan daripada zinc dekat tepi ni, supaya air guide ni dalam keadaan tertutup, yang mana apabila angin masuk melalui cover port light kat depan ni, okey, udara tu akan terus terperangkap di dalam kawasan air guide ni, dan nak tak nak udara tu terpaksa lalu melalui intercooler. Jadi proses menyejukkan intercooler ni adalah lebih baik, improve. Okey, saya tak ada smoke machine untuk nak tunjukkan macam mana laluan angin tu, tapi saya akan gunakan water jet. Okey, kalau kita tengok dekat tepi sini, okey, saya gunakan kepingan zinc kat sini, kepingan zinc, yang mana dia perlukan panjang lebih kurang 12 cm. Okey, 12 cm je, sampai sini je. Tak perlu sampai ujung sebab nanti akan sangkut dengan port light. Jadi perlu sampai sini je. Sekejap lagi saya akan buat flow test, iaitu menggunakan water jet, yang mana kita boleh tengok nanti aliran air ataupun aliran wap air yang melalui air guide ni. Lubang angin yang dekat port light akan berada dekat sini. Okey, kat kawasan sini, dekat sini nanti akan ada port light. Jadi lubang ni dekat sini je. Jadi kita akan anggap air ni, wap air ni adalah udara yang masuk. Tak hidup. Ni adalah udara yang masuk melalui port light. Kita boleh tengok udara ataupun air ni yang masuk ni, dia akan terperangkap di belakang tambahan ni, kepingan tambahan ni. Okey, jadi dia tak boleh nak keluar ke tepi. Dia tak boleh nak keluar ke tepi dah. Nak tak nak dia kena lalu ikut intercooler. Okey, jadi kat sini akan ada sedikit improvement dalam proses menyejukkan intercooler. Alright, ni yang pertama. Yang kedua adalah, seperti yang kita tahu, Campro CFE dia menggunakan gearbox jenis CVT, yang mana ia menggunakan belt dan pulley untuk adjust dia punya ratio gear. Okey, gearbox CVT ni dia menggunakan prinsip friction, geseran antara steel belt dan juga pulley. Proses geseran ni akan menghasilkan banyak haba. Jadi gearbox ni akan cepat panas. Oleh sebab itu, oil cooler digunakan untuk sejukkan minyak CVT. Jadi minyak yang sejuk ni akan dihantar kepada pulley dan belt, pindahkan haba daripada pulley dan belt pergi ke minyak, dan minyak yang panas tu akan disejukkan dekat sini balik. Jadi proses tu akan berulang. Okey, untuk proses menyejukkan minyak tu digunakan oil cooler. Tapi kalau korang perhatikan oil cooler yang ada pada Proton, tak kira lah Exora, Suprema atau Preve, oil cooler dia berada di belakang crash bar. Ni adalah crash bar. Jadi saiz oil cooler yang besar ni lebih daripada 50% tersorok di belakang crash bar. Jadi sikit je angin yang akan kena direct kepada oil cooler. Atas ni sikit, bawah ni sikit. Yang lebihnya
akan berada di belakang crash bar. Jadi tak ada angin direct yang akan tiup oil cooler ni untuk sejukkan oil cooler dan juga minyak. Okey. Angin datang, langgar crash bar dan dia akan split atas dan bawah. Okey, dan akan sejukkan oil cooler pada bahagian atas dan bawah saja. Bahagian belakang ni disejukkan juga dengan bantuan kipas, tapi minimum, sangat sikit. Okey, oleh sebab tu saya buat air guide untuk oil cooler ni. Jadi angin yang masuk melalui atas akan terperangkap di dalam air guide ni. Jadi sama ada angin tu akan melalui oil cooler ataupun dia turun ke bawah. Okey, sama juga dengan kat bawah ni. Angin daripada grill bawah akan masuk ke dalam air guide ni, terperangkap kat dalam ni. Jadi sama ada dia akan melalui oil cooler ataupun naik ke atas. Okey, yang ni turun ke bawah, yang ni naik ke atas. Jadi akan berkumpul di belakang crash bar. Okey, belakang crash bar ni ditutup. Dia tutup macam ni juga, tapi tutup sampai sini. Jadi udara yang terperangkap di belakang crash bar ni dah tak ada ruang nak pergi. Nak tak nak dia kena lalu ikut oil cooler. Okey, jadi oil cooler yang tersorok di belakang crash bar ni pun akan disejukkan oleh angin yang banyak. Okey, nak test? Boleh. Water jet ada. Kita standby dah. Okey, sekejap lagi saya tunjukkan demo macam mana angin yang lalu langgar crash bar dan pergi ke bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, kalau tak ada air guide ni, angin tu akan pergi ke tepi, ke atas, ke tepi sini. Jadi dia bocor. Bawah pun sama, masuk dia akan tolak ke kiri kanan dan ke bawah. Tapi dengan ada air guide ni, kita boleh tengok macam mana dia punya fungsi. Jadi kat sini kita nampak air tu datang dan terperangkap di dalam air guide. Jadi nak tak nak dia kena pergi tembus ataupun turun ke bawah. Sama juga daripada bawah, dia akan terperangkap di dalam air guide. Wap air tu ataupun udara tu tembus oil cooler ataupun naik ke atas. Jadi pada bahagian belakang crash bar ni pun akan mendapat angin, aliran angin yang banyak. Jadi dia akan membantu proses menyejukkan oil cooler ni. Okey, sedikit improvement tapi buat secara bajet lah. Okey, buat secara bajet lah. Ini saya guna form sahaja. Kat sini je lah saya nak share macam mana cara kita nak upgrade sedikit sistem penyejuk turbo dan juga sistem penyejuk CVT. Okay, CVT kalau minyak dia sejuk, cukup sejuk, hayat dia lebih panjang. Setelah bumper dipasang, kita boleh tengok kedudukan intercooler. Kita nampak dengan jelas daripada sini. Dekat sini adalah ruang angin masuk. Okay, sini adalah fog light. Jadi angin masuk ikut sini, lalu ikut air guide dan pergi sejukkan intercooler kat dalam tu. Okey. Angin masuk sini, mengalir ikut sini, terperangkap di dalam air guide dalam tu. Nak tak nak dia kena masuk ataupun melalui intercooler dan menyejukkan intercooler tu. Okey. Yang kedua adalah oil cooler. Okay, kalau kita boleh tengok, kalau nampak jelas dalam video ni, air guide dia berada dekat sini. Okay. Jadi bahagian sini sahaja yang menerima angin masuk. Okay, angin masuk hanya melalui sini saja, sikit je.
Manakala bahagian bawah, okey, dekat sini betul-betul grill bahagian bawah. Jadi angin akan masuk ke sini dan terperangkap di dalam air guide. Dan ini akan menyejukkan oil cooler kat dalam tu. Okey, dia simple saja kerja dia, tapi boleh mengimprovekan sistem penyejuk minyak CVT. Okey, kita kat sini. Ini sahaja ruang yang masuk. Kalau tak ada air guide tu, angin yang masuk melalui grill ni yang langgar oil cooler tu sangat-sangatlah kecil permukaan dia. Okey, kawasan tu saja yang nampak. Sekarang bila ada oil guard, angin akan terperangkap di dalam dia dan berkumpul dan turun ke bawah. Okey. Harap jelas dan harap dapat memberi info pada semua. Sekian.